Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, hari ini kita akan lihat kepada tema yang kedua, iaitu tema beringat supaya selamat. Okey. Okay, ada yang ramai yang tanya cikgu, cikgu, semua yang kita belajar daripada video cikgu ambil dari mana? Cikgu sebenarnya ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, daripada buku teks digital lah. Cikgu tahu ramai yang belum dapat lagi buku teks. Tak apa, yang boleh download muat turun tu muat turun lah. Kalau tak boleh, rujuk apa yang cikgu tunjuk dalam video ini saja pun sudah memadai. Okey, baik. Tema kedua, beringat supaya selamat. Tajuknya ialah sahabat sejati. Okey, sahabat sejati. Okey, kalau kita rujuk kepada tema tu, beringat supaya selamat tu, beringat supaya selamat ni maksudnya kita kena sentiasa berwaspada kan dalam hidup kita ni, atau dalam suasana yang kita tahu sekarang ni, bahaya kita tak boleh nampak. COVID-19 ni kita tak boleh nampak. Jadi untuk berada dalam suasana dan keadaan yang selamat tu, kita kena beringatlah. Dengan cara macam mana? Dengan cara memakai pelitup muka bila keluar kan. Tapi awak tak boleh keluar. Sekarang ni, untuk waktu sekarang ni tak boleh keluar. PKP kan tak boleh keluar. Hanya 2 orang sahaja satu rumah boleh keluar. Tapi sekiranya perlu keluar, kita kena pakai pelitup muka. Itu maksudnya beringat supaya selamat. Jadi tajuknya kita hari ini adalah sahabat sejati. Yang cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu Digital halaman 17. Bagi yang dah download, boleh download. Yang tak download pun tak apa, rujuk pada video ni saja pun dah memadai. Baik, tajuk dia adalah sahabat sejati. Okey, sahabat sejati maksudnya kawan. Okay. Kawan yang paling rapat, paling baik dengan kita. Kawan ni ramai kan? Tapi sahabat ni tak semestinya semua ada. Kawan ni semua ada kan? Ramai kawan ni, tapi sahabat ni kita boleh bilang ni pun dengan jari. Kalau ada tu, sangat-sangat bersyukur. Baik, kita lihat kepada apa benda ni tajuk kita hari ni. Okay, sebenarnya hari ni kita cikgu ambil daripada aspek seni bahasa, kemahiran seni bahasa, iaitu dia bagi bentuk sajak kat sini. Okey, sajak ya. Daripada sajak ni dia bagi satu tajuk sajak ni, iaitu sahabat. Okay, cara untuk awak sajakkan sajak ni adalah sajak ni kita panggil mendeklamasikan sajak kan. Mendeklamasikan sajak, bukan baca berita macam baca berita yang sajak kan. Sajak ni kita kena mendeklamasikan. Cikgu sebenarnya pun kurang arif untuk mendeklamasikan sajak. Cikgu cubalah, kita tengok je ni bukannya fokus utama kita tengok sahaja, sebentar selalu saja. Okey, sahabat. Okey, sahabat. Sahabat insan yang mesra, insan yang mulia, ku sanjung budimu, ku junjung uketimu, ku kenang jasamu, ku bahagia bersama. Okey, sahabat, kau lindungiku bebas daripada buli, bebas daripada jenayah, bebas daripada fitnah, demi silaturrahim, demi nusa bangsa, tidak leka kita, tidak lena kita di buana sandiwara. Sahabat, kau obor cahaya sanubariku, setiamu membimbing rakan, penuh hemah berwawasan, telusuri denai kehidupan. Terima kasih sahabatku. Okay, itu cara yang paling cincai lah orang kata kan, nak mendeklamasikan saja. Okay. Awak mungkin ada cara awak, cikgu kurang arif sangat. Tak apa, yang tu ketepikan dulu, kita tengok kepada fokus utama kita. Okay, jadi kat sini sebelum kita pergi lebih mendalam, okay, ada yang tertanya-tanya, Komsas tu apa? Selalu cikgu sebut
salin dalam buku Komsas, salin nota dalam buku Komsas dan Nobel. Komsas tu apa? Baik, Komsas ini ialah komponen sastra, singkatan daripada dua perkataan ni. Komponen sastra diambil daripada kom dan juga sas. Kom ini daripada di hadapan komponen ni, dan juga sastra diambil sas saja. Jadi Komsas. Komsas ni apa? Komsas ni merujuk kepada komponen sastra yang berasal daripada perihal pembikinan cerita atau naratif. Untuk membentuk cerita atau naratif, cerita ataupun novel ataupun drama ke, untuk menjadikan cerita itu menarik, dia perlu ada komsas atau komponen-komponen sastra dalam cerita tu. Secara mudahnya, sambungan lagi, secara mudahnya komponen sastra merujuk kepada tema dan soalan, watak dan perwatakan, plot, latar, sudut pandangan, gaya bahasa dan lain-lain lagi. Ada banyak lagi, nilai dan pengajaran, apa lagi plot dah disebut, dan juga banyak lagi lah. Itu komponen sastra. Apa yang cikgu nak tekankan hari ini ialah berkenaan dengan gaya bahasa. Cikgu dah merahkan kat sini, iaitu gaya bahasa. Yang lain-lain tu kita akan cerita dari semasa ke semasa lah. Gaya bahasa, kita tengok dulu apa dia gaya bahasa. Gaya bahasa ialah cara penggunaan bahasa. Yang ni cikgu ambil dan cikgu rujuk daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Gaya bahasa ni ialah penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa itu digunakan. Ada cara dia untuk menggunakan bahasa. Contohnya, repetisi, sinkop, tertinggal N. Sinkop N, tertinggal. Simile, metafora, hyperbola dan lain-lain lagi. Banyak lagi sebenarnya gaya bahasa. Ni adalah cara-cara penggunaan bahasa ataupun kita sebut sebagai gaya bahasa. Untuk tajuk sahabat sejati ni, cikgu akan tekankan dua saja. Dua saja, iaitu repetisi dan juga sinkop. Yang lain-lain itu tengoklah nanti. Kalau ada kita jumpa, cikgu akan terangkan. Jadi kita tengok kepada repetisi. Repetisi ni apa? Repetisi ni adalah pinjaman daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu repetition. Repeat Repeat itu maksudnya berulang. Berulang-ulang. Jadi maksudnya pengulangan kata, repetisi ataupun repetition ataupun repeat, benda yang sama saja dalam bahasa Melayunya ialah repetisi. Pengulangan berlaku pada kata, ungkapan, baris atau rangkap yang diulang dalam sesebuah karya. Dalam karya tu kebiasaannya ada berlaku pengulangan kata. Repetisi lah. Tak kisahlah sajak ke, pantun ke, drama ke, cerpen ke, dia ada berlaku pengulangan kata. Pengulangan ungkapan, pengulangan baris ataupun rangkap. Tapi kat sini repetisi dipecahkan kepada dua jenis. Dua jenis pengulangan kata. Ataupun repetisi ni ada dua jenis. Yang pertama, pengulangan kata pada awal baris. Pengulangan kata pada awal baris yang disebut sebagai anafora. Dan yang kedua, pengulangan kata pada akhir baris yang disebut sebagai epifora. Dua jenis lah. Sebutan dia lebih kurang sama saja, fora dia. Jangan awak keliru pula, awak tukar pula. Anafora ni awal baris. A awal. Epifora pada akhir baris. Contoh pengulangan kata pada awal baris iaitu anafora. Contoh, cikgu merahkan kat sini. Jangan kau hirau. Jangan kau endah. Yang ni cikgu ambil daripada sajak yang lain, bukan sajak tadi. Jangan kau hirau, jangan kau endah. Dia ulang perkataan jangan ini pada awal baris. Dia ulang perkataan yang sama. Yang kedua, pengulangan kata pada akhir baris, epifora, dia ulang perkataan yang sama pada akhir baris. Yang disebut sebagai epifora. Contohnya, sahabat selamanya, mesra selamanya. Dia ulang perkataan selamanya sebanyak 2 kali lah. Itu maksudnya pengulangan kata. Ada dua jenis, anafora dan juga epifora. Pengulangan kata secara umumnya disebut sebagai repetisi.
Okay, yang kedua, kita tengok gaya bahasa yang kedua. Tadi pengulang kata tu gaya bahasa, ingat yang kita belajar ini sebenarnya ialah gaya bahasa, repetisi dan juga singkop. Yang kedua ni adalah singkop, iaitu singkatan kata. Okay, singkatan kata ni sebenarnya kita secara tanpa kita sedari atau kita sedari, kita ada guna setiap hari. Okay? Kadang-kadang setiap percakapan kita tu kita gunakan singkatan kata. Tapi sama ada awak sedar ataupun tidak sedar saja. Okay, singkatan kata, singkatan perkataan. Okay, singkop ini ialah singkatan perkataan yang terdapat dalam karya. Okay, karya ni maksudnya pantun ke, sajak ke, drama ke, cerpen ke. Okay, itu karya. Singkatan perkataan yang terdapat dalam karya seperti tak. Okay, tak, nak, mu, ku dan lain-lain lagi. Okay, banyak lagi sebenarnya singkatan kata. Ni contoh saja, ada 4 sini contoh. Okay, contoh ini dia bagi satu ayat. Ada 2 ayat. Contoh yang pertama, kerana kau sudah tiada. Kerana kau sudah tiada. Okay, kalau perhati kat sini, dia menggunakan singkatan kata kau. Okay, perkataan kau disingkatkan daripada perkataan engkau. Dia singkatkan perkataan engkau ni menjadi kau saja. Engkau menjadi kau saja. Contoh yang kedua, okay, nak dilupakan. Okay, dalam perkataan ni, dalam ayat ni, nak dilupakan. Okay, dia perkataan nak disingkatkan daripada perkataan hendak. Okay, hendak ni dia singkatkan, dia singkopkan hendak ni menjadi nak. Okay, itu maksudnya singkatan kata. Simple saja. Okay, itu ialah singkop. Jadi 2 gaya bahasa yang kita belajar hari ini, iaitu repetisi dan juga singkop. Okay, seterusnya. Okay, terus kepada latihan. Simple je kan? Okay, simple saja. Okay, latihannya, kenal pasti aspek pengulangan kata, repetisi tadi, dan singkatan kata, singkop tadi dalam sajak yang telah cikgu baca tadi. Okay, sekejap lagi cikgu akan bagi screenshot sajak ini dalam grup lah. Okay, itu arahan yang pertama. Kenal pasti aspek pengulangan kata dan singkatan kata dalam sajak. Arahan yang kedua, tulis dialog antara anda dengan rakan anda yang mengandungi singkop. Okay, yang mengandungi singkatan kata. Okay, cikgu dah bagi contoh jawapan kat sini. Okay, contoh jawapan kat sini. Yang ni cikgu ambil daripada jawapan buku teks. Daripada jawapan sajak tadi. Okay, sajak yang cikgu baca tadi. Yang tak semegah tadi kan. Yang cikgu baca tadi. Sajak sahabat tadi. Okay, pengulangan kata dia ialah insan. Okay, insan. Dia ada ulang sahabat, insan yang mesra, insan yang mulia. Dia ulang perkataan insan ni. Dia repetisikan perkataan insan ni. Jadi tulis satu saja. Tak perlu tulis dua-dua. Insan saja. Yang kedua apa? Awak carilah sendiri. Sekejap lagi awak cari sendiri. Yang kedua, okay, dia suruh 2 pengulangan kata dan singkatan kata dah. Yang kedua, singkatan kata, singkop dia cikgu jumpa dalam sajak tadi. Kusanjung. Okay, dia tulis kat sini, kusanjung budimu, kujunjung peketimu. Okay, dia ulang, kusanjung ni dia ulang ku. Okay, ku ni daripada perkataan aku. Okay, dia ulang daripada perkataan aku. Okay, jadi itu adalah singkop. Okay, cari lagi, ada banyak lagi sebenarnya dalam tu. Tak faham boleh tanya cikgu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tulis dialog antara anda dengan rakan anda yang mengandungi singkop. Okey, kalau tak nak tulis antara anda dengan rakan anda pun, awak boleh fictionkan sendiri watak awak. Nak pakai watak apa? Macam cikgu ni, cikgu guna watak Pak Abu dan juga Bakar. Contoh dialog dia, kamu ni dah kenapa Bakar? Termenung aku tengok dari tadi. Okey, ni cikgu ambil singkatan kata ni dan dah. Okey, ni dan dah. Ini ni, okey, ni kat sini ni yang disingkatkan daripada perkataan ini, dan satu lagi dah di sebelah dia. Dah ni yang disingkatkan, yang disingkopkan daripada perkataan sudah. Simple saja. Okay, awak mesti guna singkop, mesti guna singkatan kata dalam dialog awak nanti. Okey, Bakar pula jawab, saya tengah fikir pasal kereta ni Pak Abu. Okey, dia guna singkatan kata ni daripada ini. Okey, simple saja. Okay, awak boleh guna, janganlah awak guna dialog 2 macam ni dah habis. Okay. Paling kurang cikgu nak 6. 2 pula.
3 Pak Abu dan 3 Bakar. Ni tak habis lagi ni. Ni contoh saja. Okey, mesti ada 2 lagi. 6 dialog. Okey, 6 dialog. Pak Abu 3, Bakar 3. Bukan Pak Abu yang ni awak guna watak ni, awak guna watak awak sendiri. Pak Abu ni jangan awak tiru pula. Okey, guna watak awak sendiri. Okey, jadi cikgu rasa sampai situ saja. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu secara private, secara terus ke nombor cikgu. Jangan WhatsApp dalam grup banyak-banyak, nanti rakan-rakan awak yang lain dia tak nampak apa arahan yang telah cikgu beri. Okey, cikgu rasa sampai itu saja. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.